Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share. RM10 jual RM10,000 kan, projek-projek dan sebagainya, pembaziran berlaku, semua tak dapat ditrace. Sebab apa tuan-tuan? Menggunakan sistem centralized, maklumat boleh diubah. Ubahlah sikit kan. Macam kita lah kan. Kita contohnya tuan-tuan, ni contoh. Tuan-tuan baik lah kan. Tuan-tuan baik kan. Kita buat claim. Kita buat claim kat syarikat, dan kita pun buat claim. Isi minyak berapa? RM50. Dan isi minyak RM10, tulis RM50. RM100 tulis isi RM50, tulis RM100. Siapa tahu tuan-tuan? Tak ada siapa pun yang tahu. Sebab menggunakan sistem centralized. Tapi menggunakan sistem blockchain tuan-tuan, benda ni tidak boleh dilakukan. Sebab apa? Bila bajet sampai je tuan-tuan kepada Kementerian Kesihatan, setiap sen perbelanjaan yang dikeluarkan, beli kepala skru, beli katil ke, beli ambulan ke, beli ubat dan tuan-tuan, waktu duit tu keluar dalam sistem blockchain ni tuan-tuan, maka kerajaan pun akan dapat notification. Macam ibarat macam Cikgu Anan selalulah kan bagi satu contoh. Apa Cikgu Anan bagi contoh tu, dia kata seorang bapa bagi duit kepada anak dia pergi sekolah kan. Anak dia belanja tuan-tuan, bagi RM50, kena balik. Berapa baki duit pada yang ini? Bagi kau RM50. Duit dah habis. Kau beli apa? Dia pun mengaranglah cerita kan. Padahal dia beli ada benda-benda terlarang dia beli kan. Dia beli rokok ke apa kan. Tapi sebab tak ada orang yang tahu. It's a centralized. Tadi dia kata cikgu suruh beli buat assignment, beli buku, beli ini kan. Oh bapak kita bagus anak aku belajar kan. Tetapi kalau gunakan sistem blockchain tuan-tuan, benda tidak boleh berlaku. Sebab setiap perbelanjaan yang anak dibuat tuan-tuan, maka notification akan sampai kat tangan, kat handphone bapak dia. Sebab tu tuan-tuan, sekaranglah zaman blockchain, zaman terbuka tuan-tuan. Zaman terbuka. Zaman dulu tuan-tuan, ni bukan polis kat Malaysia, ni polis kat luar negara. Kan, kalau seandainya dia nak ambil rasuah dan sebagainya, boleh ambil sesuka hati. Hari ni tak berani dah tuan-tuan. Sebab apa? Dekat mana-mana kenderaan kan. Kadang-kadang sekarang ni dah ada dashboard kamera, orang boleh rakam dan sebagainya tuan-tuan. Jadi bukan kata polis ke penyangap perompak ni tuan-tuan, sebab setiap rumah pun sekarang dah ada CCTV kan. Dia rompak rumah tu, mungkin rumah yang dia rompak tak ada CCTV. Tapi rumah jiran-jiran tuan-tuan semua ada CCTV. Semua dasar terbuka sekarang. Yang faham tak? Dah tak boleh nak buat apa-apa. Kalau tuan-tuan nak faham sistem blockchain ni mudah je. Hari ni kita gunakan handphone tuan-tuan. Guna handphone kita boleh tengok macam-macam kan. Kita boleh tulis macam-macam, kita boleh vote macam-macam. Tuan-tuan bayangkan kalau seandainya skrin handphone kita ni tuan-tuan semua boleh nampak. Isteri kita pun nampak. Dia boleh check handphone dia. Apa suami aku tengah buat. Dengan siapa dia bercakap. Dekat mana dia hantar SMS. Tuan-tuan semua kita jadi lebay depan handphone tuan-tuan. Semua jadi lebay. Semua tulis pun baik-baik. Hantar pun ayat Quran dan sebagainya kan. Sebab apa? Semua boleh pantau. Sebab tu tuan-tuan di zaman blockchain kalau kita tengok, manusia akan jadi baik. Manusia jadi baik tuan-tuan dalam zaman blockchain ni. Kalau tuan-tuan tengok, pergi kepada sistem exchanger. Kita beli Ethereum, kita beli Bitcoin, kita beli USDT tuan-tuan dalam sistem exchange. Padahal tuan-tuan kita membeli pada orang yang kita tidak kenal pun. Kalau tuan-tuan biasa kan duduk dalam kami punya kelas basic kan. Nanti Cikgu Anan ke Cikgu Zaidi beritahu, okey sekarang malam ni kita pagi ni kita nak belajar macam mana beli USDT. Padahal tuan-tuan kita beli USDT dengan orang kita tidak kenal. Kenapa transaksi ni boleh berlaku? Kenapa tidak ada penipuan dan sebagainya? Walaupun peratusan untuk berlaku penipuan tu ada tuan-tuan, tapi sangat nipis. Sebab di dalam zaman blockchain tuan-tuan, satu penipuan yang mereka lakukan, satu je tuan-tuan dilakukan, maka semua akan tersebar. Maknanya dia ni jangan dipercayai. Dia akan jadi viral lah. Dia ni jangan beli, dia ni menipu. Dia menipu sekali je, terus dia tak boleh cik makan. Sebab di dalam dunia blockchain tuan-tuan, kita ada satu konsensus. Kita ada satu kesepakatan. Sebab tu orang-orang yang menggunakan negara-negara tuan-tuan yang menggunakan sistem blockchain dalam sistem kesihatan, dalam sistem perubatan, sistem blockchain tuan-tuan akan digunakan dalam industri insurans. Dalam sistem blockchain tuan-tuan akan digunakan dalam industri bank. Kalau tuan-tuan tengok dalam industri bank, bagaimana mereka gunakan sistem blockchain. Saya nak tunjukkan satu contoh. Okey. Dalam revolusi, dalam sistem bank yang biasa, konvensional lah, tuan-tuan pergi ke bank Maybank ke, CIMB ke, bank Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa lama tuan-tuan masa yang diambil untuk kita buat loan bank? Saya nak tanya tuan-tuan, berapa lama tuan-tuan agak kan masa yang diperlukan untuk kita buat loan bank? Berapa lama tuan-tuan?
Saya nak tanya respon tuan-tuan. Berapa lama agak-agaknya kita nak buat satu loan bank tuan-tuan? Buat pinjaman dekat bank. Tak kira lah personal loan ke apa loan tuan-tuan, loan rumah ke, loan kereta ke. Berapa lama agak-agak tuan-tuan masa yang diambil? 2 minggu, sebulan. 2 minggu atau sebulan. Di dalam cryptocurrency atau dalam dunia blockchain tuan-tuan, mereka pun ada bank kripto. Ni yang tuan-tuan nampak ni adalah sebahagian daripada bank kripto lah. So Binance adalah the biggest bank crypto in the world. Jadi selain daripada kita gunakan bank kripto ni tuan-tuan untuk melakukan penjualan dan pembelian cryptocurrency seperti baik Ethereum, seperti Bitcoin dan sebagainya tuan-tuan. Di sini juga kita kalau kita nak buat loan pun boleh. Tapi bagi kita orang Islam tuan-tuan, kita kena rujuk pada ustaz-ustaz kita lah. Sebab dia melibatkan interest dan sebagainya. Tapi saya nak bagi tahu bahawa mekanisme itu ada. Produk itu dikeluarkan oleh mereka. Seperti mana bank-bank konvensional yang lain, seperti mereka guna keluarkan bond, insurans, pinjaman dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan buka bank Binance ni, contoh katalah saya nak buat pinjaman kan, kita tengok berapa lama tuan-tuan. Tapi saya tak buat lah, tapi saya just nak tunjuk proses dia macam mana. Katalah saya klik kat more ni, saya nak buat pinjaman. Okay. Dah pastilah tuan-tuan kalau kita nak buat pinjaman, kita kena ada kita punya collateral kita lah. Apa yang kita cagar kan, nampak tak? Rumah ke, kereta ke dan sebagainya, tanah ke dan sebagainya. Okey, katalah sekarang tuan-tuan nampak kat sini bahagian earn, trade, tuan-tuan nampak tak bahagian finance ini? Bahagian finance kan, kita tengok crypto loan. Crypto loan ni contoh. Nampak? Saya just nak tunjukkan zaman moden tuan-tuan, zaman blockchain ni dia tak sama macam dulu lagi. So katalah tuan-tuan saya nak pinjam duit, saya nak pinjam dalam bentuk USDT. USDT ni apa tuan-tuan? Is a stable coin. Kemudian saya nak cagarkan apa tuan-tuan? Saya nak cagarkan saya punya BTC. Katalah saya ada BTC. Katakanlah ni sekarang ni saya dah buat pinjaman $10,000. Katalah $10,000. Nampak? $10,000. Jadi tuan-tuan, nampak tak kat sini tuan-tuan? Saya kena ada collateral. Saya kena ada cagaran sebanyak berapa tuan-tuan? Saya kena ada cagaran sebanyak 0.25375852 BTC. Maka saya akan dapat pinjaman $10,000 ni tuan-tuan. Hanya mengambil masa 2 minit daripada lepas saya confirm bawah ni. Berapakah interest yang saya kena bayar? Tuan-tuan pinjam Along kan? Pinjam Along lepas ni tuan-tuan jangan pinjam Along, pinjam sini je lah kan? Tapi kat dengan Along tak payah pakai cagaran kan? Di sini kalau tuan-tuan nampak, kita boleh pilih lah berapa hari, 7 hari ke 180 hari pun boleh. So kalau kita pilih 180 hari tuan-tuan, kita kena bayar berapa? Sebanyak $1,080 dia punya lebih kurang berapa bulan ni? 6 kali 3, 180 kan? 6 bulan lah. 6 bulan. Dalam cryptocurrency tuan-tuan, kalau kita buat pengiraan, lah, ini pengiraan kasar lah. Kalau kita pinjam 10,000, ni dasar pada pengalaman saya sikit-sikit lah. Kalau kita trading lah, trading, buy and sell, sama kaedah manual ke, kaedah robot ke tuan-tuan. Kalau gunakan robot Royal Q tuan-tuan, yang kita gunakan hari ni lah, at least kita boleh dapat untung 1% sehari. At least lah. 1% sehari, 1 bulan tuan-tuan kita boleh pergi sampai 30%. Maksimum. Ataupun tuan-tuan kita boleh pergi pada 0.5% sehari dan sebulan tuan-tuan kita boleh cover lebih kurang boleh dapat dalam, saya katalah dalam 20% lah. Dalam 20% sebulan. 20% sebulan. Maknanya tuan-tuan, kalau saya pinjam 10,000 tuan-tuan, saya dapat 20% sebulan. Tuan-tuan bayangkan. Maknanya $1,000 tuan-tuan sikit sangat dia punya interest dia. Berapa lama tuan-tuan? Dan saya dapat pinjaman ni tak sampai pun 2 minit. Ini satu kelebihan dalam sistem blockchain dalam bidang kewangan. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, dalam bidang kalau kita nak transfer duit. Nak transfer duit, katalah saya ada anak saya belajar di Indonesia, saya nak transfer duit sekarang. Kalau saya gunakan money changer, saya gunakan bank, saya transfer RM100, insya-Allah tuan-tuan, anak saya dapat RM95 kat sana. Mana hilang $5? $5 tadi hilang lah. Digunakan sebagai kita punya fee lah, kita bayar kat bank atau money changer. Dan kita boleh dapat duit kita kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang 2 jam, 3 jam, 4 jam baru dapat duit. Ada yang 24 jam pun ada. Baru duit masuk dalam akaun bank kita pada anak kita. Tetapi tuan-tuan menggunakan sistem, contohnya tuan-tuan, dalam sistem kripto kita panggil sebagai blockchain ni ataupun kita dalam Binance tuan-tuan, saya boleh transfer. Saya transfer dekat atas ni kan, sama ada gunakan P2P ataupun Pay ni tuan-tuan, kepada rakan-rakan saya yang berada di seluruh dunia. Berapa lama tuan-tuan? Dia hanya mengambil masa dalam tempoh beberapa saat duit sampai. Dan berapa charges?
kosong. Tak perlu bayar pun charges. Kecuali kalau kita gunakan exchanger yang berbeza, kena bayar $1 dalam RM3 lebih. Berapa lama masa tuan-tuan? Second. 2 second ke 3 second duit dah sampai dah. Dan kalau seandainya saya transfer USDT kepada USDT, mana saya gunakan cryptocurrency lah. Saya nak bayar kat hotel ni USDT, saya nak kena bayar ringgit kan. Tuan-tuan tahu tak berapa lama masa dia ambilkan daripada kripto nak pergi kepada RM? It's only take tak sampai pun 5 minit. Siapa yang tunggu di hari presentation saya tuan-tuan, saya akan tunjukkan macam mana saya transfer daripada saya punya bank kripto saya tuan-tuan kepada akaun bank ringgit Malaysia. Siapa yang tunggu sampai akhir sesi ini saya akan tunjukkan. Boleh tuan-tuan? Okey. Jadi tuan-tuan, sistem blockchain yang begitu canggih. Canggih tuan-tuan sistem blockchain ni. Kita dekat Malaysia tuan-tuan, kita perlu nampak lagi. Siapa kat depan saya ni tuan-tuan, mereka ni adalah orang yang suka dengan seni, karya, buat kartun, buat lukisan, simpan barang-barang antik. Simpan keychain kan, simpan tin Coca-Cola tuan-tuan, Coca-Cola tahun bila punya. Kalau kita nak jual tuan-tuan, nak jual berapa? Berapa kita nak jual? Tetapi tuan-tuan, menggunakan sistem blockchain hari ini, kita boleh jual kita punya karya seni kita tuan-tuan menggunakan satu yang teknologi dipanggil NFT, non-fungible token. Tuan-tuan tengok lukisan yang dijual. Saya nak tanya tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan tengok lukisan ni, saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk tuan-tuan kelebihan sistem blockchain dan cryptocurrency ni. Biar kita nampak. Malam ni kita bukan cerita trading tuan-tuan, kita nak cerita apa kelebihan Bitcoin dan juga kita cerita tentang apa kelebihan blockchain dan cryptocurrency. Nanti saya akan cerita sikit di ujung tuan-tuan tentang tak trading gunakan robot. Jangan cerita sikit. Okey, mari kita tengok tuan-tuan. Saya cerita NFT NFT. Jadi ramai di kalangan kita kan ada koleksi lagu, koleksi barang-barang antik dan sebagainya kan. Jadi kalau tuan-tuan tengok sini kan. Tuan-tuan tengok Di Malaysia ni tuan-tuan pun ada juga NFT. Kita panggil pentas.io. Jadi kita boleh register dia kalau tuan-tuan bersama dengan Elite Academy tuan-tuan. InsyaAllah kita akan panggil kita punya pakar-pakar dalam NFT ni untuk buka peluang supaya kita pun sama-sama boleh belajar tuan-tuan. Ini pentas.io yang dimiliki oleh orang Malaysia tuan-tuan. Kita nak tengok. Kita tengok sini Okey. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Kan? Kalau kita tengok lukisan yang tuan-tuan tengok ni. Ni lukisan ni tuan-tuan, ni lukisan ni. Kita nak tengok NFT NFT non-fungible token. Kalau tuan-tuan nak tengok lukisan macam ni. Ada gangguan di bawah ni. Okey tuan-tuan. Kalau lah kita nak tengok lukisan macam ni, saya nak tanya tuan-tuan, berapa tuan-tuan nak beli lukisan ni? Beritahu saya tuan-tuan. Berapa nak beli tuan-tuan? Agak-agaknya lah. Kita punya penilaian kita lah sebagai orang yang agak waras. Kalau kita tengok lukisan macam ni, kan, dia bukan gunakan airbrush ke, pakai lukisan yang canggih-canggih kan. Saya ingat pun pakai apa pun saya tak pastilah ni. Kan, mungkin pakai iPad dia buat lukisan ni. Berapa tuan-tuan sanggup nak beli lukisan ni tuan-tuan? Berapa agak-agak? Beritahu saya tuan-tuan. Berapa agaknya tuan-tuan nak beli lukisan macam ni? Namanya CryptoPunk. Dengan menggunakan teknologi NFT tuan-tuan, lukisan ini telah dijual dengan harga nilai 4.37 juta US dollar. Nampak tak? Menggunakan teknologi apa tuan-tuan? Menggunakan teknologi sorry tuan-tuan. Dia kata banyak tetamu ni ada gangguan kan, buka pintu tutup pintu. 4.3 juta US dollar lukisan ini dijual menggunakan teknologi blockchain yang kita panggil sebagai NFT. Ini lukisan yang ke-10 termahal di dunia. Lukisan yang ke-9, Save Thousands of Life, dijual dengan harga 5.23 juta US dollar. Ini tuan-tuan seterusnya. Yang ke-8, Edward Snowden, Stay Free, 5.4. CryptoPunk lagi tuan-tuan, 5.59 juta US dollar.
Beeple's Ocean Front 6 juta US dollar tuan-tuan. Ini lukisan dia jual dengan 6 juta US dollar dan seterusnya. Kalau di Malaysia tuan-tuan, saya bagi tahu tuan-tuan tadi, kita ada pentas.io. Pentas.io tuan-tuan tengok dekat visit of marketplace, dan semua karya-karya seni ni tuan-tuan, ini kita baca daripada karya daripada Sanuri nama dia kan. Sanuri nama dia, buat lukisan-lukisan macam ni kan. Tuan-tuan nampak. Kita punya kartunis Ujang pun ada tuan-tuan. Dan semua lukisan-lukisan dan karya-karya seni tadi tuan-tuan dijual menggunakan cryptocurrency dan juga sistem blockchain. Nampak tak? Jadi tuan-tuan tak payah nak faham lah pada malam ni, tapi saya nak bagi tahu inilah kelebihan sistem cryptocurrency dan blockchain. Dia satu benda pelik lah tuan-tuan. Dalam NFT tuan-tuan, bukan sekadar tuan-tuan boleh jual lukisan. Jual lukisan tu okey lagi lah, sebab itu karya seni, muzik, gaming ataupun barang-barang antik. Ada orang tuan-tuan jual tanah dalam alam maya ni, ada. Dia pun jual dalam alam maya ni tuan-tuan, kemudian dia bagi-bagikan tanah-tanah tu, kemudian dijual tanah tu. Kemudian tuan-tuan ada buyer. Kemudian buyer ni tuan-tuan dia buat apa? Dia buat bangunan. Kemudian tuan-tuan dia jual bangunan tu pun ada buyer juga. Kemudian orang yang buyer tu tuan-tuan dia buat renovation, dia buat seni sikit ala Bali ke ala Europe dan sebagainya tuan-tuan, dan dijual. Pun ada pembeli juga tuan. Melibatkan pembelian aset ni bernilai berjuta-juta US dollar. Inilah zaman sekarang tuan-tuan. Zaman ada tuan-tuan nak percaya tak percaya ni lah. Maknanya tuan-tuan, sistem blockchain dan cryptocurrency ni akan masuk di semua bidang. Dalam bidang pemakanan, kita dah nampak ini tuan-tuan. Dalam bidang pemakanan, dalam bidang transportation dan sebagainya, kita dah tengok depan mata kita hari. Iaitu semua industri-industri yang melibatkan makanan seperti Panda Food, Grab Food, Shopee Food dan sebagainya tuan-tuan. Ini adalah bisnes yang terhasil daripada teknologi blockchain dan cryptocurrency. Cuma hari ini tuan-tuan kita belum lagi lah. Jadi tuan-tuan, sama ada tuan-tuan sedia tak sedia? Sedia tak sedia? Semua perniagaan-perniagaan kita ni tuan-tuan nampak kan? Perniagaan makanan, Panda Food, satu restoran pun kita ada. Nampak tak? Panda Food tuan-tuan, dia menghasilkan pendapatan berbilion-bilion US dollar tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak di manakah pangkalan asalnya company Panda Food ni? Saya nak tanya tuan-tuan. Siapa tahu tuan-tuan? Panda Food ni daripada mana? Balakong kan? Daripada mana tuan-tuan? Panda Food. Daripada mana Panda Food? Order kan tak tahu daripada mana. Panda Food tuan-tuan based daripada Jerman. Jerman tuan-tuan, bukan company Malaysia. Kan? Sama juga Uber, Grab dan sebagainya. Sebab tu kalau tuan-tuan nampak, Singapura tuan-tuan adalah sebuah negara yang begitu cepat tuan-tuan. Menukarkan negara dia daripada negara yang menghasilkan produk-produk industri kepada negara yang menghasilkan pada platform-platform blockchain dan cryptocurrency. Singapore is very fast. Dan Singapura tuan-tuan adalah negara walaupun kecil tuan-tuan, adalah negara-negara yang telah mengeluarkan beberapa cryptocurrency hasil daripada teknologi blockchain dan cryptocurrency ni base daripada Singapura. Antaranya apa tuan-tuan? Antaranya. Yang saya tahulah, kalau saya silap tuan-tuan betulkan saya. Antaranya adalah BTT. BTT dari Singapura. Kemudian VET daripada Singapura. Kemudian LEND pun daripada Singapura. Nampak tak? Walaupun negara dia kecil tuan-tuan, tapi dengan dia menjual dia punya teknologi, dia punya apa? Dia punya teknologi cryptocurrency dan sebagainya tuan-tuan, orang beli kripto. Dan dia dapat menghasilkan satu pendapatan yang besar ketika dia membuat negara dia bertukar menjadi negara platform kepada platform countries. Dan satu ketika tuan-tuan, Gojek walaupun berasal daripada Indonesia, satu ketika diawalkan bisnesnya daripada platform ini daripada Singapura. Walaupun Gojek itu adalah dimiliki oleh Pak Nadiem kita kan. Pak Nadiem kita bekas Menteri Pendidikan di Indonesia. Jadi tuan-tuan, hari ni kalau seandainya kita lambat dalam proses tuan-tuan, kita lambat nak tukar, kita masih lagi nak pergi renovate bisnes restoran 4 tingkat, 5 tingkat, nak fikir berapa banyak kursi kita nak kena masukkan. Sedangkan tuan-tuan menggunakan teknologi Panda Food, Grab Food dan sebagainya tuan-tuan, hari ni kita tengok satu orang buka payung bawa pokok je. Tapi dia ada teknologi Panda Food, dia ada teknologi Grab Food. Nampak tuan-tuan? Nah, tapi dia boleh menghasilkan pendapatan sama tuan-tuan seolah-olah dia ada satu restoran yang besar. Dia tak perlu nak bayar sewa yang banyak, dia tak perlu pekerja yang ramai. Tetapi dia punya catchment area untuk demand untuk beli dia punya produk tuan-tuan, itu dia punya kawasan yang lebih luas daripada orang nak walk in lalu depan dia punya restoran dia. Nampak tuan-tuan? Maknanya hari ini tuan-tuan, meniaga restoran tanpa ada restoran menggunakan teknologi blockchain.
Apa lagi tuan-tuan hari ni? Meniaga hotel tanpa ada hotel. Siapa boleh bagi tahu saya tuan-tuan? Meniaga hotel, dia jual bilik-bilik hotel tapi tidak ada hotel pun. Satu bangunan pun dia tak ada. Antaranya apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok booking.com. Tuan-tuan tengok Agoda dan sebagainya. Tuan-tuan tengok Airbnb. Kan? Satu bangunan pun tak ada. Tapi mereka kaya tuan-tuan hasil daripada menjual bilik-bilik yang ada kat seluruh dunia. Jual tak ada kapal terbang tapi kaya dengan jual tiket kapal terbang pun banyak tuan-tuan. Kalau kita pergi overseas kan, kadang kita gunakan macam-macam platform lah dia sekarang kan. Macam-macam platform. Kalau kita kat sini kita gunakan Traveloka dan sebagainya. Jadi inilah tuan-tuan industri yang sedang wujud. Cuma sekarang tuan-tuan perubahan platform dah berlaku, blockchain dah berlaku, tapi perubahan kepada cryptocurrency masih belum dapat diterima oleh orang ramai lagi. Tetapi dalam masa yang sama juga tuan-tuan, sama ada kita suka tak suka tuan-tuan, kita akan menggunakan cryptocurrency. Kita akan gunakan digital money macam mana rakyat Cina gunakan Alipay. Banyak kelebihan dia. Apa kelebihan tuan-tuan? Mana pelancong-pelancong daripada Cina nak pergi seluruh dunia tuan-tuan, dia tak payahlah bawa cash yang banyak. Cukup dia top up dia punya e-wallet dalam Alipay tuan-tuan dan dia boleh berbelanja di mana-mana. Tak payah nak letak dalam beg kan, nak letak ada 100,000, 150,000 dan sebagainya. Menggunakan sistem digital currency. Kalau hari ni tuan-tuan, kawan sahabat saya tuan-tuan dia buka Petronas, cawan Petronas kan. Ni adalah tempat isi minyak Petronas. Dia kata sesen minyak Petronas tuan-tuan bermain dengan cash setiap hari. Dia paling risau apa tuan-tuan? Dia paling risau nak bawa duit daripada dia punya sesen minyak dia tuan pergi kepada bank. Itulah perkara paling dia risau kali. Ni cerita dulu-dululah. Sekarang bila kita ada sistem security dan kemudian dia kata sekarang bank pun dah buka dalam dia punya dalam Petronas, dia kata itu satu perkara yang amat memudahkan. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita pegang physical duit. Tetapi kalau hari ni tuan-tuan, kita pergi kepada 7-Eleven dan sebagainya, tuan-tuan pergi kat negara-negara luar tuan-tuan, nak beli air mineral water 1 euro pun kita boleh pakai kad. Jadi maknanya tuan-tuan, kedai tak ada cash. Tak menyimpan cash. It's a digital money. Sebenarnya kita dah lama tuan-tuan pakai digital money. Kita pakai kad Visa, Master dan sebagainya. It's a digital money. Cuma kita tak cakap lagi pasal Ethereum, crypto, Bitcoin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, penggunaan digital money ni dah lumrah pada diri kita. Cuma kita tak perasan dia. Kita tak perasan, tapi duit tu masih lagi dikeluarkan oleh kita punya central bank. Bank dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, bank kerajaan Malaysia, bank Indonesia, bank Hong Kong dan sebagainya. Sedangkan tuan-tuan, apabila blockchain menggunakan cryptocurrency yang ada dalam market tuan-tuan, yang ada lebih kurang 14,000 cryptocurrency yang ada dalam market sekarang tuan-tuan, yang sedang diniagakan, jual beli dan sebagainya, yang dijadikan sebagai digital asset, mereka tidak memerlukan orang tengah tuan-tuan. Tak perlukan mana-mana kerajaan. Dia tak perlu bergantung kepada mana kekuatan politik, ekonomi, tak perlu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab komuniti itu sendiri tuan-tuan yang akan jadi pemantau. Inilah pentingnya sistem blockchain. Jadi kalau tuan-tuan nampak hari ini, bila berlakunya peluang cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum dan sebagainya tuan, banyak orang pandang sepi. Termasuklah saya. Saya pun tak nampak peluang kan ketika itu sebab pengalaman saya dalam dunia stock market tuan-tuan daripada 1995-1996 yang mana kita ni terlalu ego dengan kita punya knowledge kita tentang technical analysis, fundamental analysis dan sebagainya tuan-tuan. Jadi kita rasa ini cryptocurrency ni apa kan? Kita tak nampak pun ada dia punya fundamental dia, board director pun tak nampak, dia berniaga apa pun tak nampak. Jadi kita membandingkan bukan apple to apple. Jadi saya membandingkan cryptocurrency itu macam stock market juga. Saya membandingkan cryptocurrency itu macam saham. Sedangkan dia ada satu dunia yang berbeza. Jadi tuan-tuan, apabila saya tak ambil peluang ni, sampailah pada tahun 2017, apabila kita menyaksikan depan mata kita tuan-tuan, cryptocurrency, Bitcoin yang bernilai ketika itu, tak ada nilai lah. Bukan kata nilai, tak ada nilai. Tak ada nilai tuan-tuan. Saya punya kawan saya dapat Bitcoin 2009, 2010. Dia main game je dapat Bitcoin. Kan, ringgit dapat reward dia dalam Bitcoin, 700 Bitcoin. Kemudian tuan-tuan digunakan Bitcoin tu untuk apa? Untuk beli dia punya alat perang dia. Saya pernah tanya dia, kata, bang, kalau seandainya 700 Bitcoin tu kau simpan sampai sekarang tuan-tuan, berapa kau punya profit? Dia kata jangan cerita lagi, dah lama tak ada rezeki. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, 700 Bitcoin. 700 Bitcoin, kita kira tu 700 Bitcoin berapa? Lebih kurang dalam dekat 20 million US dollar. Lebih kurang ke lebih. Jadi tuan-tuan, kenapa saya boleh mengubah pendirian saya daripada saya tidak memahami dan saya tidak pernah ambil peluang tentang Bitcoin, tiba-tiba saya nak ambil peluang. Sebab di depan mata saya tuan-tuan, saya lihat ramai kawan-kawan saya jadi jutawan. Tuan-tuan tahu tak macam mana cerita dia jadi jutawan?
Orang dekat luar tadi tuan nak jadi jutawan, nak dalam dunia multi level direct selling tuan-tuan, tak tidur malam tuan-tuan. Nama pun multi level marketing kan. Pukul 3 pagi, pukul 2 pagi lagi duduk kat kedai mamak dan sebagainya tuan-tuan. 6 bulan, 7 bulan dapat pendapatan 1 juta. Dia punya suffering tuan-tuan untuk dapat 1 juta tu, dia punya effort memang gila lah dahsyat. Tu kita cakap soal MLM. Kawan-kawan saya tuan-tuan yang buat produk, macam-macam produk, jus kesihatan, apa, pil kuat tak kuat tuan-tuan. Dia mengambil masa kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun tuan-tuan. 2 tahun, 3 tahun barulah wujud stokis kat seluruh Malaysia. Dia punya effort dia tuan, Masya Allah. Dapatlah pendapatan 2 juta, 3 juta. Bolehlah beli kereta mewah sikit, rumah, tapi dia punya effort Allah dia yang tahu. Tetapi tuan-tuan, rakan-rakan saya yang menyimpan Bitcoin tuan-tuan, dia pun tak sedar bahawa dia dah jadi millionaire. Dia tak sedar. Maksud saya tak sedar tuan-tuan. Maknanya dia beli Bitcoin, dia simpan. Ada yang simpan tuan-tuan, dia beli 20 Bitcoin. Dia pun terlupa dia ada 20 Bitcoin. Dia beli tahun 2011 ke 2012. Kan? Dia modal lebih kurang RM1,000. RM1,000 tuan-tuan, dia beli 20 Bitcoin ketika itu. Apabila Bitcoin mencanak naik tuan-tuan kepada berapa tuan-tuan? Kepada dekat $20,000. Daripada RM1,000 dia tuan-tuan jadi 1.4 juta ringgit Malaysia. Jadi pada malam ni tuan-tuan, kita bukan nak membahaskan trading macam mana kita buat dalam saham, dalam forex, yang kita kena tengok candle, kita kena tak tidur malam, kena bayar RM7,000, RM8,000 untuk kita belajar technical analysis, nak tahu kat mana dia punya resistance, kat mana dia punya support, kat mana dia punya RSI, dia punya moving average dia macam mana. Kan? Pening tak tuan-tuan? Dengar pun pening kan? Dengar pun pening lah. Tapi sebab iklan dan radio bagi tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap hari, tiap-tiap minit dia kata apa tu? Tak handsome tak apa, janji kaya kan. Kita pun dengar hari-hari, terdengar, bagus juga bisnes ni kan. Dia kata kamu tak payah jam hari-hari. Semua orang terfikir tuan-tuan nak duduk dalam dunia trading ni. Tapi bila duduk dalam trading tuan-tuan, dunia ni tidaklah seindah yang mesti mana dijangka. Sebab apa tuan-tuan? Saya daripada 1995, 1999 sampai sekarang. Kan? Memanglah kita tuan-tuan nampak cerita memang hebat lah kan. Dapat pendapatan ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu. Tapi masa kita rugi puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu tak cerita. Tak tidur malam kita tak cerita kan. Saya buat US stock market sejak daripada 2013 tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan stock market buka pukul 9 malam, tutup pukul 4 pagi. Kan? Nak tak nak tuan-tuan kena bangun. Sebab kita nak tahu, kita nak buat evaluation balik. Kita nak value balik sama ada kita nak cut loss ke. Ataupun kita nak ambil profit ke. Nak buat profit taking ke. Ataupun kita nak tunggu besok pun nak cut balik tuan-tuan. Pukul 2 pagi, 3 pagi tak tidur lagi. Itu yang sahabat saya bagi tahu kadang-kadang bawa telefon pergi tandas. Sebab kita nak tengok macam mana dia punya market, dia punya keadaan market ketika itu. Termasuk juga buat local market. Kadang-kadang local market tengok-tengok stok kita buat lah. Kadang-kadang kita terbeli stok-stok zombie. Stok-stok zombie murah tapi harga tak bergerak. Kan dah 3 bulan, 4 bulan kita tengok harga macam tu juga kan. Kita nak jual sayang kan. Takut nanti bila kalau kita jual harga naik kan. Kita pun jual lah. Betul tuan-tuan, kita jual dia pun naik. Padahal kita dah tunggu 4 bulan, dah tunggu 5 bulan. Benda ni biasa tuan-tuan berlaku. Jadi tuan-tuan, dalam dunia trading yang saya sebut daripada tuan-tuan tadi, yang kita sebut pada malam ni, cuma kita nak membeli, simpan 3 tahun, boleh tak tuan 3 tahun? Janjikan saya tuan-tuan, belilah kripto Shiba ke kan, NFT ke, adalah beberapa kripto yang saya akan bagi tip pada malam ni, beli dan simpan. Dan bila kita harga naik tuan-tuan jual. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita sedang memiliki aset digital. Tuan-tuan bayangkan, ni cuba bayanglah kan. Bayangkanlah. Bulan 6 lepas, ni bulan 11 kan. Bulan 6, bulan 7, bulan 7. Harga Bitcoin, kalau kita sebut Bitcoin lah kan. Harga Bitcoin tuan-tuan ketika itu turun hingga ke daripada 28,000. Daripada 64,000 turun kepada 28,000. Saya pun cakap dengan kawan-kawan saya, belilah Bitcoin ni, dia dah turun rendah dah ni 28,000. Ji gila ji, 28,000 mahal. Ji 28,000 ni, $28,000 tuan-tuan, bukan RM28,000. Hari ni tuan-tuan, harga Bitcoin pergi kepada 60,000. 28 tu, katalah 30,000 lah kata tuan-tuan. 30,000 senang cakap. Kan, nak senang kira kan. Kita pun keluar $30,000 bersama RM120,000. Kalau kita ringgitkan lah, kalau di Indonesia total rupiahkan lah. Lebih kurang 14,500 untuk satu rupiah. $1 lebih kurang RM14,500. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau seandainya tuan-tuan keluarkan RM120,000 pada bulan 7 baru-baru ni, duit tuan-tuan ini dah jadi RM240,000.
kenaikan 100% daripada 30,000 naik kepada 60,000. Nampak tak? Bukan kita kena jual beli, bukan kena tak tidur jaga malam tuan-tuan, bukan kena hantar produk, bungkus produk, pergi kat GNT, tak tuan-tuan, beli dan simpan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, sekarang ni adalah masa yang sangat terbaik tuan-tuan. Sangat terbaik untuk kita beli. Maksud saya kenapa? Kenapa sekarang? Kenapa tak tahun depan? Kenapa tak 5 tahun ke belakang? Sebab tuan-tuan, tahun 2020 ni kita mengalami, yang tahun lepas lah, kita mengalami satu proses yang dipanggil sebagai satu halving. Ini tuan-tuan kena dengar betul-betul ni. Orang yang first time, tuan-tuan kena dengar betul-betul apa saya sampaikan sebab dia sangat penting. Okey, tahun 2020 tuan-tuan, yang saya sebut tadi kan, berlaku satu halving yang mana tuan-tuan, setiap kali proses halving ini menyebabkan harga Bitcoin akan meningkat beribu-ribu kali ganda. Tapi yang tahun 2020 tuan-tuan, itu bukanlah halving yang pertama, itu dah halving yang ketiga. Halving pertama tuan-tuan berlaku pada tahun 2012. Maknanya tuan-tuan, daripada dia punya proses pengeluaran Bitcoin, daripada dia punya mining, daripada lombong dia, daripada pertambangan Bitcoin, Bapak Ibu, berkurangan sebanyak 50%. Daripada pengeluaran BTC sebanyak 50 unit kepada 25 unit. Itu dengan halving, half, perseparuhan. Jadi dalam dunia ekonomi kita pun fahamlah, bila berlaku kurangnya supply tapi demand tinggi, maka harga akan melompat. Tuan-tuan tengok. Bila berlakunya halving tuan-tuan, dia akan berlaku satu proses yang dipanggil sebagai the window of opportunity. Apa maksud the window of opportunity tuan-tuan? The window of opportunity maksudnya adalah akan berlaku satu peluang yang tidak akan berulang sampai bila-bila pun, insya-Allah. Peluang yang tidak akan berulang tuan-tuan. Kalau bisnes lain, mungkin kita boleh beli lagi. Boleh dapat lagi peluang tu. Tapi ni dia tidak akan berulang. Dia panggil sebagai the grade of window of opportunity. Kalau tuan-tuan baca dalam buku Hedge, saya terangkan tentang the window of opportunity ni. Jadi kalau tuan-tuan tengok, the first halving, Bitcoin telah naik tuan-tuan daripada $5 ni, $5 tuan-tuan kepada 1,160. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak kenaikan ni. Kenaikan dia tuan-tuan 46,400%. Ini bukan saya cakap, ni Jason Hamlin tuan-tuan. Pengarang artikel ini, ditulis pada tahun 2019. Tuan-tuan, dalam dunia cryptocurrency blockchain tuan-tuan, kita semua kena selalu membaca. Baru kita akan dapat maklumat-maklumat. Jadi apabila berlaku kenaikan $5 kepada $1,160 tuan-tuan, dia akan hanya mengambil masa tempoh daripada 6 bulan tuan-tuan. 6 bulan. 6 bulan saja. Dia bukan soal $5, bukan soal 1,160. Soal ni tuan-tuan, peluang ini dia tak akan berlaku lagi. Itu cerita dia. It's only happen once. ONCE, once, sekali saja. Jadi sesiapa yang grab peluang ketika itu, dia beruntung lah. Kita memang tak dapat lah sebab kita tak grab. Saya tak dapat lah sebab saya tak grab the opportunity. Tak apalah. The first halving, okay, we go to the second halving. Halving berlaku setiap tuan-tuan, berlaku setiap 4 tahun sekali. Berlaku setiap 4 tahun sekali tuan-tuan. So kalau tuan-tuan tengok di sini, halving yang kedua tuan-tuan berlaku, Bitcoin naik daripada $380 tuan-tuan, meningkat kepada $20,000. Berapa persen tuan-tuan kenaikan? 6,666%. Tuan-tuan bayangkan. Berapa lama ambil masa tuan-tuan? 18 bulan. Jadi kalaulah seandainya tuan-tuan, saya ataupun tuan-tuan depan saya ambil peluang ni, maka peluang ini yang kita dapat itulah yang pertama dan terakhir yang kita dapat. Sebab insya-Allah tuan-tuan, Bitcoin tidak akan turun kepada 380 pun tidak. InsyaAllah 20,000 pun insyaAllah tidak. Jadi kita pun dah terlepas dah peluang ni. Terlepaslah peluang ni. Naik 6,666%. Tuan-tuan bayangkan berapa persen kenaikan ni. Hampir 6, berapa persen tuan-tuan? Kalau 6,666%. Mana kalau kita ada $1 naik berapa dolar tuan-tuan? Kalau kita dah ada $1, ada $1 ni. Saya ada $1. Ada RM1 6,666% kan? Kita bagikan 1,000, bagikan 100. 66 kali tuan-tuan. Keuntungan dia. Right. Jadi tuan-tuan, halving yang ketiga berlaku bila tuan-tuan? Halving yang ketiga berlaku pada tahun 2020. It happened on 2020.
Jadi bila berlaku tahun 2020 tuan-tuan, bila aku tahun 2020 kan, tuan-tuan tengok sini kan 2020 ni. Tuan-tuan bayangkan sebenarnya walaupun tuan-tuan nampak dia laku pada tahun 2020, tapi sebenarnya peluang tu masih lagi berlaku sekarang, dan sekarang is the right time. Sebab tuan-tuan bayangkan pada tahun 2020 ketika Bitcoin tuan-tuan pada harga 30,000 US dollar, bila berlaku tuan-tuan revolusi revolusi lah. Bila berlaku halving yang ketiga, tuan-tuan bayangkan apa penulis yang bagi tahu. Ini bukan saya cakap tuan-tuan, ni penulis Jason Hamler. Tuan-tuan pergi kat Twitter, tuan-tuan follow dia punya tweet tuan-tuan. Tweet dia ni bagus. Dia selalu bagi hint atau prediction yang biasanya hampir tepat. Dia kata apa? Berlaku pada Mei 2020. Tuan-tuan ingat tak Mei 2020 ni bila? 2 bulan lepas pada negara kita seluruh dunia kena lockdown. Dia Bitcoin ni tak kira tuan-tuan, lockdown ke apa, COVID ke apa tuan-tuan, dia tetap jalan je. So dia kata apa? Dia kata, were Bitcoin to follow what it did during the previous to halving when the gain of at least 3,000% post-halving would not be uncommon from the current price, a gain of 3,000, put BTC at 2016, 216,000 US dollar tuan-tuan. Maknanya dia kata apa? Bila berlaku kenaikan tuan-tuan, harga Bitcoin akan pergi kepada 200,000 US dollar daripada tahun 2020 tuan-tuan. Dia akan mengambil masa berapa lama tuan-tuan? Pakar-pakar ekonomi kata 40 bulan. Sekarang kita dah 2021 dah. Dah 16 bulan, 17 bulan. Nampak tak? So kita ada baki lagi. Soalan saya pada tuan-tuan, bila kita nak beli? Takkanlah nak beli masa harga dah 100,000, 120,000, 130,000. So this is the right time. Apatah lagi yang ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak. Okay, nampak tuan-tuan? Jadi maknanya kalau kita tak grab opportunity ni. Kita tak grab opportunity ni. Kita tak apalah. Tuan-tuan, kita kena tunggu tahun 2024. Sebab Bitcoin tuan-tuan ada punya proses halving berlaku setiap 4 tahun. Kalau kita ambil pada tahun 2024 tuan-tuan, saya pun tak tahulah berapa harga Bitcoin ketika itu. Kan kenaikan ni tuan-tuan akan pergi kepada kemuncak yang saya pun tak tahu berapa, mungkin dia akan pergi 500,000 kepada 600,000. Dia akan kemuncak daripada tahun 2035. 2035 tuan-tuan dia punya kemuncak ni. Jadi berapa kita nak tunggu sampai 2024 kalau peluang tu sekarang berada depan kita? Hal lagi dia kata sekarang ni Bitcoin dah mahal, dah 50,000, 60,000. Tuan-tuan janganlah beli Bitcoin ataupun beli Ethereum. Tapi Ethereum boleh beli lagi. Kita tuan-tuan, saya main koin murah-murah je. Saya main koin bawah 10 sen tuan-tuan. Kita tahulah modal kita berapa kan. Soalan ni berapa modal yang kita perlukan untuk kita beli Bitcoin ataupun beli cryptocurrency ni. Dan berapa banyaklah cryptocurrency dari seluruh dunia ni tuan-tuan. Sebenarnya kalau tuan-tuan buka dia punya kitab cryptocurrency tuan-tuan, bukan Bitcoin, Ethereum tuan-tuan, ada 14,000 unit cryptocurrency di seluruh dunia tuan-tuan. Ada 14,000. Mari saya tunjukkan tuan-tuan 14,000. Tuan-tuan dalam tuan-tuannya telefon tu, tuan-tuan download lah ni Coin Market Cap ni. Coin Market Cap ni tuan-tuan download. Ni semua market merah kan? Market merah hari ni. Right, tapi tak apa, tak ada masalah tuan-tuan, sebab kita gunakan robot kita waktu market turun pun tuan-tuan kita dapat profit. Jadi saya akan tunjukkan macam mana cara dia. Right? Sebab hari ni tuan-tuan audience saya depan saya ni kebanyakan dia adalah orang-orang baru. Jadi kalau orang lama janganlah bosan tuan-tuan dengar saya bercakap ni kan. Sebab kalau terus dia nak masuk robot dan sebagainya, takut orang-orang baru tuan-tuan dia tak faham. Kan apalah Haji ni cakap. Jadi saya terpaksa gunakan macam naik kapal terbang lah tuan-tuan. Takkan terus nak naik kan, dia adalah naik pelan-pelan kan. Tuan-tuan nampak kat sini tuan-tuan, kita ada lebih kurang 14,000 cryptocurrency. Ada 48,841 pair. Dan kita punya market cap tuan-tuan sebanyak 2.6 trilion. Pada tahun 2016 tuan-tuan, market cap cryptocurrency pada tahun 2016 hanya bernilai 9 bilion US dollar. Hari ini tuan-tuan pada tahun 2021, tuan-tuan bayangkan kenaikan yang luar biasa. Memang dahsyat tuan-tuan. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok transaksi cryptocurrency yang berlaku di Indonesia, cryptocurrency berbanding dengan stock market tuan-tuan, cryptocurrency lebih tinggi lagi. Dekat Malaysia saya tak dapat data lagi, sebab tu saya tak berani nak komen. Alright. Jadi tuan-tuan, nak beli kripto apa? Bitcoin dah 60,000, Ethereum 4,300, Binance Coin dah 594. Tuan-tuan, sebenarnya kita masih ada kita boleh membeli koin-koin yang murah-murah. Kita bolehlah beli kripto yang
Ini tengah market tengah down tuan-tuan, cantiklah beli pada hari ni. Saya dekat dalam hobi tuan-tuan, saya beli satu kripto namanya NFT. Bukan NFT non-fungible token tadi tuan-tuan, tapi namanya adalah NFT, nama coin dia. Nama coin tuan-tuan, jangan confuse. Okey tuan-tuan, dekat sini tuan-tuan saya beli sebanyak, saya tak ada share screen ni. Okey tuan-tuan tengok screen. Saya beli tuan-tuan di sini sebanyak apa? Saya beli sebanyak 864 juta unit yang bernilai sebanyak, modal saya kat sini tuan-tuan, modal saya sebenar tuan-tuan, modal saya sebenarnya $3,000. Tapi $3,000 tuan-tuan sekarang dah jadi 4,789. Kenapa boleh naik tuan-tuan? Kenapa NFT ni naik macam ni? Sebab tuan-tuan buka kat Coin Market Cap. Kita nak tengok berapa persen kenaikan telah berlaku pada tahun ini. Jadi tuan-tuan kita pergi kat See All ni, kita nak tengok berapa persen. Kita klik dekat NFT. Tuan-tuan NFT sekejap cryptocurrency. NFT. Dia tak keluar pula. Kalau tuan-tuan tengok kenaikan dia, dan saya punya modal saya $3,000 sekarang dah jadi 4,789. Apa saya buat tuan-tuan? Beli dan simpan. Apa lagi tuan-tuan saya simpan sekarang? Saya dah beli sikit tuan-tuan, saya ada beli Mana sikit, Shiba sikit, TRX, SOL dan sebagainya. Dan dalam Binance saya pun saya simpan sikit-sikit. Tak banyak tuan-tuan, saya beli sikit-sikit dia. Lebih kurang saya beli untuk sebagai saya punya apa tuan-tuan? Sebagai saya punya digital asset. Macam kita simpan emas lah. Macam kita simpan emas, macam kita simpan tanah dan sebagainya. Sama tuan-tuan. Ini saya simpan cryptocurrency. Kita simpan tanah, kita mengharapkan berlaku kenaikan pada harga tanah. Dan kita simpan apa tuan-tuan? Kita simpan emas, kita mengharapkan kenaikan pada harga emas. Betul tak? Ini kita simpan cryptocurrency. Saya simpan Dogecoin sikit, Shiba, Ethereum, HOT, Matic. Ya, kalau tuan-tuan tengok kripto-kripto yang saya simpan tuan-tuan, harganya murah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sini. Contoh macam NFT. Berapa satu unit NFT? Satu unit NFT tuan-tuan harganya cuma 0.00. Nampak tuan-tuan berapa dia punya harga dia? Tuan-tuan pun mampu beli ni, harga mampu bilik kata orang tu kan. Harga mampu milik. Tuan-tuan tengok harga dia berapa tuan-tuan? Harga dia cuma 0.0000005526 dolar. 10% pun tak sampai. Jadi kalau kita nak beli dengan berapa nak beli je? Okey tuan-tuan tengok berapa sebenarnya minimum yang kita boleh beli? Berapa minimum? Tuan-tuan klik kat P2P. Kalau tuan-tuan Indonesia, tuan-tuan tekanlah Indonesia rupiah kat atas tu. Kalau tuan-tuan Brunei dolar. Kalau tuan Singapore dolar. Sebab kita Malaysia ni, kita gunakan Malaysia ringgit. Kita klik kat fast ni tuan-tuan, nampak tak? Sebenarnya kita boleh membeli dengan harga serendah RM60 pun boleh. RM60. Tapi kita dapat sikit lah. RM60. Dan kalau saya simpan ni, berapa kenaikan yang dijangkakan ni simpan setahun 2 tahun? Saya tak tahu tuan-tuan. Saya tak tahu. Kan? Mungkin naik 10%, mungkin naik 20%, mungkin naik 30%, 1000%, saya tak pasti. Tapi saya menjangkakan tuan-tuan, apabila berlaku kenaikan BTC yang begitu mendadak disebabkan halving yang ketiga, saya jangkaan saya lah. Mungkin akan berlaku kenaikan lebih daripada 3000%. Lebih daripada 3000%. Tapi tengok coin kita beli apa tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan simpan, contohnya tuan-tuan baru-baru ni, Shiba naik lebih daripada 300%. Saya dah bagi tahu awal, saya kata beli Shiba. Beli $20 tuan-tuan. Beli $20. Bila berlaku kenaikan 300% pada harga Shiba tuan-tuan, saya tanya, untung tak? Untung je tapi menyesal lagi. Untung tak? Apa untung menyesal pula? Dia kata dah untung, alhamdulillah lah. Menyesal je, dia kata. Sebab saya beli sikit sangat. Tuan-tuan, dia beli sikit sangat. Dia beli $20. Kalau saya tahu dia naik $300, saya mesti letak RM10,000. Bukan tak ada duit, dia kata duit ada. Tapi kita takut nak letak. Sekarang ni baru saya nampak yakin. Sebab apabila saya tunjukkan macam mana cara withdrawal tu. Jadi tuan-tuan, beli dan simpan. Tuan-tuan boleh beli simpan dekat Binance, tuan-tuan boleh beli simpan dekat mana tuan-tuan? Dekat Huobi. Kita ada banyak tuan-tuan, kat Kraken, dekat Malaysia tuan-tuan kita ada Luno, kita ada Tokenize, kita ada Sanity dan sebagainya. Kalau kat Malaysia tuan-tuan kita ada juga blockchain-blockchain yang mendapat pengiktirafan dan lesen daripada Bank Negara dan Social Security. Kenapa saya tak pergi kepada syarikat-syarikat tu?
Saya nak tuan-tuan gunakan Luno, tapi koin-koin yang saya nak beli ni tak ada dalam tu. Itu menyebabkan saya terpaksa gunakan exchange yang lain. Ni Abang Malik kita ni apa hal ni kan? Orang lama pun tak mute. Jangan dengar Abang Malik ni. Okey, apa tuan-tuan? Jadi macam mana tuan-tuan kita nak memiliki koin? Macam mana cara nak beli? Itulah yang kita kendalikan kita punya kelas asas almost setiap hari tuan-tuan, pukul 10.30 sampai pukul 12.30. Tadi sampai terlajak sejak dekat pukul 2 petang tak habis lagi tuan kelas basic sebab terlalu banyak pertanyaan. Sebab orang dengar dengan telinga mereka, sebab kami di Elite Academy tuan-tuan, kami tak ambil duit tuan-tuan. Tak, kami tak ambil duit satu sen pun. Malah saya tak galak pun siapa-siapa pun transfer duit kepada siapa-siapa. Siapa yang nak belajar tuan-tuan, belajar buka akaun sendiri. Siapa yang nak beli coin, USDT ke, Ethereum tuan-tuan, beli sendiri. Kita cuma ajar cara je. Kami di Elite Academy ni. Lepas tu alhamdulillah tuan-tuan dengan boleh bagi tip coin. Okey, nanti saya akan bagi tip coin. Malam ni saya akan bagi. Saya beli satu coin tuan-tuan. Saya alhamdulillah lah, saya ni ada satu billionaire Chinese tuan-tuan. Tak apa saya sebut nama dia lah. Dia ni selalu call saya, WhatsApp saya dan selalu dia share kepada saya, Haji beli coin ni, Haji beli coin ni. Kan saya, tapi bukan dalam dia tuan-tuan, bukan dalam apa Binance, bukan dalam hobi. Dia dalam satu exchange bank crypto nama dia MESC tuan-tuan. Dia kata dengan saya 2 bulan lepas, Haji beli Raka, dia kata. Saya kata apalah coin Raka. Saya pun baca dia punya projek white paper tuan-tuan, saya tengok projek dia reliable. Saya pun belilah dengan $2,000. Saya beli $2,000 2 bulan lepas tuan-tuan. 2 bulan lepas. Dan hari ni tuan-tuan 2,000 saya tu dah jadi $5,208. Tuan-tuan ingat? Dah berapa persen tuan-tuan? Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok malam tadi tuan-tuan dia pergi $6,400. Modal saya 2,000 tuan-tuan, dia pergi 6,000 lebih. Kenaikan 300% dalam tempoh berapa bulan tuan-tuan? Hampir dia buka dalam 2 bulan lebih. Tak sampai 3 bulan pun. Nampak tak? Ini potensi. Sama ada tuan-tuan nak percaya tak percaya tuan-tuan, dalam dunia kripto inilah hakikat dia. Tuan-tuan nampak kat sini, ada koin-koin yang naik lebih pada 1000% pun ada tuan-tuan. Tuan-tuan nak percaya tak percaya, saya tak boleh nak paksa. Tapi inilah hakikatnya, PSP tuan-tuan naik 1,327. YAN naik 1,125. Tapi tuan-tuan jangan main beli je tuan-tuan. Kena tengok-tengok juga ni. Kena baca dia punya white paper. Takut dia terlibat dengan perjudian dan sebagainya. Hati-hati. Sebab tu kami di Elite Academy ni nak bantu tuan-tuan. Kan? Adalah naik sampai 82%, 100%, 220%. Benda ni real tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat 1,327%, duit tu kita boleh tukar dekat bank kita kat Maybank. Saya nak tunjukkan tuan-tuan bahawa benda ni bukan main-main, benda ni real. Alright? Jadi kalaulah seandainya kita beli tuan-tuan, kita pun simpan. Contoh macam saya lah, saya full time kan. Saya pun beli, saya simpan. Belilah sini adalah $24,389 yang mengharapkan kenaikan 3,000% ke 4,000% dalam tempoh 1 tahun atau 2 tahun lagi. Tapi kan saya kan nak pakai duit tuan-tuan. Kan nak guna bayar bil, nak bayar duduk hotel, nak kena bayar hotel, nak bayar duduk kereta, bayar rumah. Jadi nak tak nak tuan-tuan, saya terpaksa melakukan trading. Trading ni apa tuan-tuan? Saya jadikan saya punya capital, saya duit saya itu sebagai satu modal, niagakan dia. Sebab apa tuan-tuan? Semua kripto-kripto ini bergerak tuan-tuan. Yang bergerak setiap minit, setiap saat tuan-tuan berlaku pembelian dan penjualan. Ini kita kata sebagai trading ni. Setiap minit tuan-tuan kat sini kan, ada yang 15 minit, ada yang 1 minit pun ada yang 3 minit. Jadi apa yang dilakukan oleh trader-trader ni tuan-tuan, mereka membeli pada harga yang rendah dan menjual pada harga yang mahal. Tuan-tuan, dalam kita punya trading yang saya sebut pada malam ni, kita tidak terlibat dengan margin call. Kita hanya trading tuan-tuan dalam spot trading sahaja. Apa maksud spot trading tuan-tuan? Ada modal $100, beli $100. Kita tidak gunakan margin, kita tak gunakan leverage. Jadi mengikut pandangan ulama tertentu yang mutabar mengatakan bahawa kaedah ini lebih kalau kita kata halal dan sebagainya, lebih patuh syariah. Ni lebih patuh syariah lah. Sebab kita tak gunakan loan. Nampak tak? Jadi macam mana cara dia untung tuan-tuan? Mudah. Kan? Cara dia begini tuan-tuan. Beli pada harga rendah dan jual pada harga mahal. Beli pada harga rendah, jual pada harga mahal. Beli pada harga rendah, jual sini. Beli sini, jual sini. Oh sedap lah tuan-tuan macam tu sebab benda dah lepas. Jadi kita nampaklah pergerakan dia, beli sini, jual sini. Beli sini, jual sini, beli sini, jual sini, beli sini dan jual sini. Mana ni kat bawah ni tuan-tuan dia punya support, dekat atas dia punya resistance. Dia dalam kita punya Bollinger Band. Kan? Kemudian kita tengok dia punya stochastic, kita tengok dia punya moving average, kita tengok dia punya RSI. Oh boleh jual.
Jadi kalau seandainya tuan-tuan, saya gunakan cat 3 minit, maknanya satu candle tuan-tuan berlaku setiap 3 minit. Maknanya 3 minit, katalah saya beli sini dan saya jual sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 minit tuan-tuan, berapa perbezaan harga atas harga bawah, inilah saya punya profit. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar kawan-kawan kita yang traders tuan-tuan, dia kata tidak handsome, tidak mengapa, janji kaya. Memang tuan-tuan, ada di kalangan mereka pendapatan mereka gunakan setiap candle 15 minit. Ada yang candle 1 jam, ada candle 4 jam, tengok keadaan tuan-tuan. Jadi, permasalahan kalau kita gunakan secara manual tuan-tuan, nampak memanglah senang sebab kita bercakap soal apa tuan-tuan? Pergerakan koin yang sudah berlaku. Tapi kalau saya nak tanya tuan-tuan, lepas candle ni nak turun ke nak naik? Siapa bagi tahu saya? Benda ni jadi susah. Okey, apa? Kita boleh check yang kita punya moving average itu, oh dia nak naik ni. Mungkin dia akan buat correction sikit, kita punya RSI nak turun, mungkin dia akan patah balik ke atas. Mungkin ada gap yang kena tutup. Jadi untuk buat pemantauan ini tuan-tuan, inilah yang menyebabkan trader-trader ni tak cukup tidur. Sebab bayangkan tuan-tuan, saham seminggu 5 kali sehari pun tuan-tuan, saya tak cukup tidur. Bayangkan cryptocurrency berjalan setiap hari 24 jam. Tak ada cuti. Pusam ke di Bali tuan-tuan, berjalan. Right. Jadi maknanya tuan-tuan, kadang-kadang kita salah buat prediction. Kita jangkakan tuan-tuan, lepas candle yang rendah ni, dia akan naik. Kita pun buy kat sini. Nampak tak? Tiba-tiba tuan-tuan dia turun dekat bawah ni. Jadi bila dia turun tuan-tuan, kita buy kat sini. Kan? Inilah berlakunya floating. Floating. Nampak tak? Maknanya modal kita, katalah kita letak $100 tuan-tuan, turun 50%. Maka modal kita tinggal $50 kat sini. So tak boleh jual lah. So macam mana nak jual tuan-tuan? Kena tunggu sampai harga ni naik balik kepada level resistance yang kita beli tadi. Maka barulah kita boleh balik modal. Baru balik modal tuan-tuan. So kita kena jual kat sini atau jual kat sini baru kita boleh profit. Tapi nak menunggu ni tuan satu penyiasaan. Betul saya cakap. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada satu sistem martingale, satu sistem layer yang telah digunakan dalam Royal Q tuan-tuan, menyebabkan kami dalam trader-trader tuan-tuan gunakan Royal Q, kita boleh tidur dengan aman. Macam mana cara dia tuan-tuan? Kita tak kisah. Nak beli kat mana pun tak kisah. Sebab apa? Sebab kita menggunakan sistem martingale, sistem layer. Contohnya tadi lah. Katalah tuan-tuan saya terbeli. Contohnya katalah saya nak belilah. Ni katalah contoh. Bukan contoh, ni saya buat betul-betul ni. Saya buat betul-betul Ya tuan-tuan nampak contohnya ni. Katalah saya nak belilah. Saya tak beli BTC lah. Katalah saya beli koin-koin yang murah sikit lah. Katalah tuan-tuan, katalah saya beli apa? Saya beli satu koin namanya SOL lah katakan. Ataupun SUN lah. Sun ya. Itu turun 7% koin Sun. Okey, tuan-tuan jangan tuan-tuan fahamkan benda ni tuan-tuan. Oh, nak kena faham tak? Ini just nak tunjuk contoh, nanti saya nak tunjuk macam mana trading robot. Baru tuan-tuan nampak. Bagi yang dah traders memang dia dah nampak dah. Kan? Sebab bila dia nak beli, dia dah tahu dia tidak akan membeli pada harga current price. Kenapa dia tak beli pada current price tuan-tuan? Kenapa dia tak beli current price? Rugilah dia. Sebab pembelian mesti berlaku pada harga rendah dan penjualan mesti kita buat pada harga mahal. Tak adalah tuan-tuan orang nak beli harga mahal. Beli harga mahal tak ada tuan-tuan. Berapa harga kereta? 100,000. Aku beli 150,000 boleh tak? Tak. Boleh lah, tapi jarang lah buat macam tu kan. Berapa harga kereta? 100,000. 70,000 boleh tak? Maknanya tuan-tuan memang dalam apa pun pembelian termasuk saham dan juga koin tuan-tuan, kita akan bid harga yang paling rendah. Dan apabila kita menjual, kita mesti nak jual pada harga yang paling mahal. So beli pada harga yang paling rendah dan jual pada harga yang mahal. So inilah namanya margin keuntungan, profit kita. Nampak tak? Jadi macam mana kita nak menentukan harga tu dah rendah? Ini dia punya melibatkan teknikal tuan-tuan. Dia melibatkan sedikit teknikal. Oh, saya pun tengok kat sini. Oh, saya tak boleh beli pada harga sekarang. Saya nak bid mungkin harganya ni nak turun kat sini. Contohnya kan? Betul tidak? Saya nak beli pada harga berapa tuan-tuan? Saya nak beli pada 0.036. 36 apa tu? 3662. 3662. Contoh kan? Okey, kata tuan-tuan, saya pun klik buy kat sini. Saya pun 3662. Saya nak beli berapa dolar? Saya nak beli $15. Ini saya pun buy. Nampak? Dah berlaku pembelian tuan-tuan? Belum berlaku lah. Sebab apa tak berlaku pembelian? Sebab saya membeli pada harga rendah. 0.3620. Sekarang harga 3678. Katalah tuan-tuan, ni katakanlah biasa macam je lah. Biasanya, katalah sekarang 0.03620. Nampak tak? Atas ni tuan-tuan 0.03640. Ni atas kan? Atas.
Market turun sampai sini tuan-tuan, dia terus spike, naik 80%. Kita tunggu dekat 0.0360, market 0.3640 tuan-tuan, dia terus spike ni atas. Maka kita tak dapatlah keuntungan sebab harga yang kita letakkan sebagai support tuan-tuan rupanya bukan support. Jadi kita dah letaklah sini nak beli $10, maka tak berlaku. Biasa tak benda ni berlaku tuan-tuan? Benda ni amat biasa berlaku. Kau beli tak? Beli, aku queue. Tapi dapat tak? Tak dapat. Aku beli, kau queue harga berapa? Aku queue 0.3620. Biasa tak tuan-tuan dengar perbahasan percakapan trader ni macam ni? Jadi sebab tu untuk menyelesaikan masalah ni tuan-tuan, kita buat layer. Macam ni cari layer dia? Kita tak kisahlah kat mana nak resistance support tuan-tuan, yang paling penting harga daripada harga pembelian yang kita buat, katalah harga pembelian di sini tuan-tuan. Katalah ini harga pembelian ni lah. Harga pembelian kat sini lah. So kita terus wujudkan layer tuan-tuan. Kita terus wujudkan layer. Wujudkan layer. Berapa layer kita nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak? 8. Kemudian berapa persen penurunan yang saya nak buat setiap daripada layer ni? Oh, saya nak buat 2%. So bila berlaku 2% nak buat apa? Saya siapkan modal saya $10. Nampak tak? Kalau jatuh lagi 2%, 2% lagi saya letak lagi $10. Kalau jatuh lagi 2%, saya letak lagi $10. Jatuh lagi 2%, letak lagi $10. Jatuh lagi 2%, letak lagi $10. Letak lagi 2%, $10. 2%, $10. 2%, $10. Jadi tuan-tuan, dengan kita gunakan sistem macam ni, kita boleh tidur malam lah. Sebab kita tak kisah. Kalau seandainya tiba-tiba tuan-tuan, market tu jatuh sampai sini. Dia spike. Tetap tuan-tuan, dia dah buat 2 kali pembelian. Ya, bila dia spike tuan-tuan, kita boleh dapat profit. Nampak tak? Atau tuan-tuan, market tu jatuh pergi bawah ni. Jatuh sampai bawah, sampai lantai ni. Dia naik balik. Tetap kita dapat profit. Sebab apa tuan-tuan? Bila berlaku kejatuhan, dia akan buat buy. Kat mana tuan-tuan, dia tetap buat buy. Dan kita jangkalah penurunan tuan-tuan, kita buat antara 20% hingga 30%. Dah, kita dah selamat dah. Tak mungkin lah kita bangun-bangun tidur, tiba-tiba kawan-kawan jatuh 50%. Berlaku tuan-tuan. Berlaku, tapi jarang-jarang. Biasanya antara 20 hingga 30%. Jadi kita dah siapkan layer ni tuan-tuan, lebih kurang dalam 20 hingga 30%. Kita letakkan modal, tak kira lantak langkau kat mana resistant, kat mana kau punya support, aku dah letak modal, money management kita betul, dan kita boleh buat profit. Macam ni tak banyak untung lagi. Saya nak main scalping, terpulanglah pada tuan-tuan nak main scalping. Kan? Kalau tuan-tuan mungkin orang baru dalam scalping, mungkin kita boleh sungguh-sungguh sebab memang untung banyak. Dan tuan-tuan dah trading, trader jadi macam saya tuan-tuan dah lebih 20 tahun, kita bukan nak untung banyak tuan-tuan. Kita nak untung sikit tapi konsisten. Dan boleh tidur malam. Itu paling penting kan? Tak kalang kabut. Tak adalah internet tuan-tuan macam orang demam, macam kena hysteria. Kenapa ni jadi macam ni? Tak adalah internet sebab tak boleh nak monitor dia punya trading. Tetapi tuan-tuan dalam kita dalam RQ tuan-tuan, saya masih boleh pergi mancing kat laut. Balik mancing tuan-tuan, oh dapat profit. Sebab kita gunakan sistem tinggal. Tuan-tuan bayangkan hari ni market jatuh. Market jatuh. Saya menjangkakan kepada trader-trader yang buat secara manual tuan-tuan. Bukan yang menggunakan margin ataupun leverage tuan-tuan. Orang yang guna margin leverage tuan-tuan, dia buat two ways. Dia boleh beli high dan boleh sell kat low. Saya faham. Tapi kita kat spot trading tuan-tuan. Spot trading memang one way saja. Tuan-tuan tengok market hari ni tuan-tuan, tengok BTC kan. Jatuh berapa banyak tuan-tuan? BTC. Tuan-tuan nampak tak market jatuh ni? Tengok golik-golik market jatuh ni kan. Ada orang buat profit tak hari ni tuan-tuan? Mana boleh buat profit? Sebab kita gunakan cycle. Tuan-tuan ni 3 minit ni. 3 minit. Kita tengok yang 1 hour. 1 hour Tuan-tuan tengok. Saya nak tanya lah, siapa yang boleh buat profit dalam keadaan market macam ni? Siapa boleh buat profit? Orang yang tadi dia beli pada harga sini. Tu boleh buat profit. Kalau dia tak beli, tak dapat lah. Dia beli kat sini kan. Contohnya dia beli kat 66. Sekarang harga berapa tuan-tuan? Harga sekarang 69.47, 957. Maka kat sini tuan-tuan kita panggil floating. Jadi samalah tuan-tuan, saya punya account RQ pun kita tengok. Untung ke rugi, mari kita tengok tuan-tuan. Account saya pun floating juga tuan-tuan. Macam mana nak tahu floating? Tuan-tuan tengoklah merah, hijau ke coklat kan. Kita punya trading, mari kita tengok tuan-tuan. Kita trading di sini tuan-tuan menggunakan sistem API management. Kita menggunakan 2 exchanger yang terbesar di dunia, iaitu Binance dan Huobi. Nanti saya akan explain lah. Okay, kita tengok trading kan.
Kalau trading tuan-tuan, kita tengok dekat Huobi. Kita tengok Huobi. Kita ada Huobi dan juga Binance. Jadi kalau tuan nampak saya punya coin tuan-tuan, saya ada mana TRX di general dan professional, saya ada NFT. Ada untung tuan-tuan NFT saya ni? NFT saya tu. Tuan tengok macam mana ada untung tuan, semuanya merah ni. Kan? Ini merah 6%, ini merah 5%. Kemudian saya punya general pun tuan-tuan, mana pun 6%. TRX tengah 12%, tak ada yang biru, tak ada yang hijau lah. Semua merah, semua sedang floating. Tapi klik kat home tuan-tuan, klik kat revenue. Revenue tu mana income saya pada hari ni. Income saya pada hari ni tuan-tuan, $8.2. Ni macam mana cerita ni? Account floating boleh buat profit ni. Saya akan jelaskan. $8.2 tuan-tuan. Sikit je $8.2. Sikit. Tapi by percentage. By percentage ni mana kalau kita persenkan lah. Modal $500 tuan-tuan. Modal saya $500 je. 8.25 bahagi dengan 500 kalikan dengan 100, mana profit saya ni tuan-tuan? 1.65%. Kan? Ni market tengah jatuh ni tuan. Market tengah tergolek dog ni. Kan? Semalam 8.31. 8.31 bahagi dengan 500 US dollar kalikan dengan 100, saya dapat 1.662. Sebelum tu tuan $1, 1.3 bahagi dengan 500 US dollar kalikan dengan 100, 0.26. Ada yang sikit kan, hari banyak, nampak tak? Tapi kalau tuan-tuan percentage kan, kita ambil 4 hari lah, 5.97 bahagi dengan 500 kalikan dengan 100, 1.19. 1.19 campurkan 0.26 campurkan dengan 1.662 campurkan dengan 1.65 bahagi dengan 4 hari. Saya punya profit tuan-tuan satu hari 1.19. Okey ke okey tuan-tuan? Tak okey lah, mana boleh je 1%. Sikit sangat kita main scalping 1 hari 1%. Itu kita pandai baca candle. Itu kita pandai baca RSI. Tuan-tuan dekat luar sana ada 100 orang, tuan-tuan tanyalah berapa orang yang tahu baca RSI. Jadi sebab tu tuan-tuan menggunakan robot tuan-tuan dalam tempoh daripada saya start roll Q ni tuan, daripada 6 hari bulan 6 2021. 6 hari bulan 6 tuan-tuan saya start. 6 hari bulan 6 2021 saya boleh maintain 1 hari 1%. Tuan-tuan, saya tak kata tuan-tuan untung 1% tau. Sebab keuntungan ini berdasarkan kepada pemilihan coin yang betul dan juga cara setting yang betul. Tapi kalau tuan-tuan tak setting dengan cara yang betul, out. Tuan-tuan jangan kata saya janji 1%, jadi saya tak dapat 1%. 1% satu hari, kalau saya trade 30 hari, saya dapat 30%. 1 tahun, saya dapat 360%. Bagi saya tuan-tuan, orang yang macam saya ni, tak ada pekerja, tak ada pejabat, tak ada nak sign agreement dengan siapa-siapa, tak payah nak pakai semat-semat, pakaikan plakat dekat rumah, tak payah nak jumpa orang politik, tak payah nak jumpa siapa-siapa, Perdana Menteri tuan-tuan, duduk di rumah dapat pendapatan 360%, bagi saya itulah satu pendapatan yang cukup besar. Maknanya if I put 1 million, tuan-tuan kira sini berapa? Nampak tak? Tapi ini bukan satu perjanjian. Jadi tuan-tuan, kenapa saya gunakan sistem royalty sebagai saya punya trading? Satu, tuan-tuan nampak tak? Sistem dibuat oleh robot. Robot yang buat. Kalau tuan-tuan tengok kan, $8 pada hari ni, daripada mana keuntungan? $8 tuan-tuan. Tuan-tuan tengok berapa transaksi robot buat? Banyak tuan-tuan nak kira ni, saya letih nak kira. Tapi terlalu banyak lah. Terlalu banyak. Nampak tak? Pukul berapa tuan-tuan? Pukul 12.31 bawah sekali. Pukul 12.31 nampak bawah ni tuan, ni bawah sekali, 12.31, 12.31, 12.48, 5.45. Nampak? Ini waktu tengah tidur ni kan dia buat profit. Nampak tak? Buat profit. Okey, apa yang menyebabkan saya terlibat dengan Royal Q ni tuan? Bukan soal profit tuan-tuan. Bukan soal profit saja, tapi yang lebih penting bagi saya adalah sistem security. Apa maksud sistem security tuan-tuan? Maksud yang saya sebutkan tadi adalah walaupun kita gunakan robot AI, kita tidak perlu letakkan kita punya capital dalam kita punya robot. Tuan-tuan kena jelas tu.
kita tak perlu letakkan modal kita dalam robot. Ini benda yang memeningkan kepala saya tuan-tuan, bukan kepala tuan-tuan. Saya pun pening sebab saya dalam dunia trading, kita pun nak gunakan robot. Kalau kita tak masukkan duit dalam robot, macam mana robot nak buat kerja? Itu kefahaman saya. Rupa-rupanya tuan-tuan, Royal Q ni adalah satu-satunya robot di dunia. Sekarang dah banyak lah. Ni paling awal. Yang menggunakan satu teknologi yang dipanggil sebagai API binding. Nampak tuan-tuan kat atas ni ada API binding. Nampak? So apa maksud API binding tuan-tuan? API binding ini adalah satu sistem yang kita akan plug, kita akan pasang tuan-tuan robot kita ni dalam kita punya account bank Binance kita ataupun dalam hobi kita. Nampak? Dia gunakan Binance atau hobi. Ibaratnya tuan-tuan, contohnya dekat Malaysia ni mungkin satu hari akan berlaku tuan-tuan. Tuan-tuan trade dalam Luno tapi duit dalam Maybank. Macam tu lah cerita ni. Macam tu lah. Maknanya tuan-tuan, kita akan buat satu perjanjian dengan kita punya robot Royal Q sebab kalau sistem ni adalah satu sistem yang tidak selamat tuan-tuan, mesti Binance tidak akan allow sistem. Kita tahu kan Binance dia cukup jaga tuan-tuan security. Tuan-tuan tengok kan, saya pun pergi kat Binance ni, saya pun copy paste tuan-tuan dalam saya punya sistem Binance. Saya copy paste dalam saya punya sistem Binance tuan-tuan, di mana Binance saya. Kemudian tuan-tuan di dalamnya ada satu sistem dipanggil sebagai API management. Lalu saya arahkan robot ni untuk buat dua kerja saja. Dua kerja dia boleh buat tuan, lain tak boleh buat. Dua kerja je. Iaitu apa tuan-tuan? Pertama tuan-tuan, tengok sini saya tunjukkan tuan-tuan. Pertama, dia boleh baca saya punya real data saya tuan-tuan. Saya punya real data saya, USDT saya ada berapa dan sebagainya. Dan dia boleh trade tuan-tuan, sell buy dekat saya punya enable spot ni margin trade. Dia boleh sell. Yang lain tak boleh. Withdrawal tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, tak boleh. Jadi mana tuan-tuan, modal kita di mana? Modal saya tuan-tuan masih modal saya masih di hobi ataupun di Binance. Maksudnya apa? Maksudnya tuan-tuan, sewa untuk robot ni per tahun tuan-tuan, tahunan adalah sebanyak $120 US dollar setahun. Sewa tuan-tuan. Mana lebih kurang satu hari senang cakap RM1.30 lah sehari, RM. Nampak tak? Dia akan kerja dengan kita tuan-tuan 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 360 hari, 365 hari setahun. Tak ada cuti tuan-tuan, dia jalan terus. Nampak tak? Dia jalan terus. Jadi tuan-tuan, kalaulah seandainya, ni tuan-tuan saya nak beritahu tentang risiko kerugian. Tuan-tuan nak tahu tak risiko kerugian? Ini kita untung-untung ni, tak ada risiko lagi. Bismillah. Risiko kerugian tuan-tuan, kalaulah kita ni orang yang tak boleh terima kenyataan kalau hilang $120. Maknanya apa tuan-tuan? Tiba-tiba robot itu hilang lah daripada market pasaran. Kan? Tutup ke macam-macam lah kan banyak andaian-andaian negatif kita ni. Kita ni tuan banyak sangat andaian negatif. Kan? Bagus tuan-tuan andaian negatif ni tapi jangan terlalu negatif. Maknanya tuan kita insya-Allah tidak rugi. Sebab yang kita rugi ni cuma $120. Sebab modal kita yang kita invest tuan-tuan, RM20,000 ke, RM10,000 ke, RM100,000 ke, RM1 juta tuan-tuan dalam kita punya akaun Binance dan hobi. Habis kalau Binance dan hobi tutup macam mana? Soalan dia tanya kat saya. Saya cakap tuan-tuan, kalaulah hobi dan Binance kita tak percaya, sebab Binance tuan-tuan adalah the biggest exchanger in the world. Tuan-tuan buka tadi kan, saya buka tadi dalam kita punya coin market cap. Coin market cap tuan-tuan tengok kan? Exchanger kan? Tuan-tuan tengok tuan-tuan, exchanger terbesar di dunia apa? Exchanger terbesar di dunia apa? Binance. Nampak tak? Kalau Binance kita tak percaya tuan-tuan, satu hari transaksi 154 bilion tuan-tuan. 154 bilion transaksi satu hari. Dan hobi tuan-tuan nampak tak tangga yang keempat. Mana we are talking the best exchanger in the world. Maknanya kalau saya boleh pinjam kata-kata Cikgu Anan kata apa, kalau kat Malaysia ni tuan-tuan, tuan-tuan tak percaya dengan Maybank, CIMB pun tak percaya, tak ada bank lain lah. Tuan-tuan simpan dekat Bank Sempadan Nasional ke simpan bawah bantal lah senang. Maksudnya the best bank. Jadi tuan-tuan malam ni kita nak bercakap soal keselamatan. Pertama kita gunakan API management. Duit kita tidak ada dalam kita punya robot. Yang kedua tuan-tuan, we are talking about the major exchanger in the world. Kita bukan cakap exchanger baru wujud semalam tuan-tuan. Dan di sini tuan-tuan kita bercakap soal dalam Royal Q, kita bercakap soal major crypto. Tuan-tuan tahu tak, lebih kurang dalam 63 coin yang ada dalam hobi tuan-tuan dalam kita punya sistem Royal Q adalah semua coin-coin yang telah dipilih adalah coin-coin yang terbaik dan coin-coin yang aktif. Tuan-tuan pergilah sini kan, dia ada dua tuan-tuan, sama ada general ataupun kita punya professional. Jadi tuan-tuan,
Kita bercakap soal API management, duit tak perlu letak dalam kita punya robot. Yang kedua, kita bercakap soal major currency, kita bercakap soal apa tu? Major exchanger, kan? Huobi dan juga Binance. Yang ketiga tuan-tuan, kita tak bercakap soal meme coin ke, kita tak cakap soal shit coin tuan-tuan. Kita bercakap semua coin-coin yang dah ada projek dan coin-coin yang memang tuan-tuan ada komuniti yang kuat. Seperti macam BAT, BCH, BTE. Tuan-tuan ada dua sini saya gunakan Huobi kan, Huobi dan juga Binance. Okey. Tadi saya beritahu tadi pemilihan coin, macam mana nak buat pemilihan coin tuan-tuan. Mana-mana coin kita boleh beli sebenarnya. Tapi kalau tuan-tuan tanya bila cara nak setting, saya akan cari coin yang paling dah naik terlalu tinggi ataupun saya akan cari coin yang terlalu rendah. Semua orang pening dekat saya kan. Orang semua kalau nak beli coin kena cari yang paling rendah lagi. Dia naik boleh untung. Kita kan kat spot trading, kalau kita beli harga yang paling atas, kalau turun rugilah kita. Tuan-tuan, di dalam Royal Q ni tuan ada satu benda, satu keajaiban. Kita ada satu function namanya sub-bin mode. Tuan-tuan tengok sub-bin mode. Saya beli satu coin Dia cari tuan-tuan coin yang banyak jatuh ni. Kita cari coin yang banyak jatuh ataupun ada coin banyak naik kan. Tapi sebab hari ni semua coin jatuh, saya kena cari coin yang paling banyak lah. LTC naik 11 tuan. Kita cakap profesional NFT okey. Ni saya dah ada NFT dan juga Shiba. Okey, kita tengok Algo 9%. Kita tengok yang paling banyak tuan-tuan ni, paling banyak saya nak buat setting sikit depan tuan-tuan ni. 10%. DET dah turun banyak tuan-tuan. SLM pun turun banyak. Okey, katalah kita beli VET. Kita beli VET Saya pun buat trading. Tuan-tuan, setting ni kita akan belajar dalam kelas ni. Malam ni just saya nak tunjuk macam mana je cara pemilihan coin dan cara setting dia. Okey, saya pun klik buy amount letak $10 je. Kemudian layer tuan-tuan saya letak katalah saya letak 15 layer. 15 layer. Tuan-tuan nampak tak tadi saya sebut layer tadi kan? Dibuat 15 layer. Maknanya daripada harga pembelian tu di bawahnya ada 15 layer. Kemudian tuan-tuan saya cuma take profit cuma 1.1% ni. Kenapa saya take profit 1.1% tuan-tuan? Sebab keuntungan dalam 1.1% lebih cepat kalau seandainya kalau saya curi 10%. Tuan-tuan, dalam market sideways 1% dia berlaku setiap hari tuan-tuan walaupun market sideways. Dan tuan-tuan saya letak callback. Ni callback ni very special tuan-tuan. Saya letak 1.01. Masuk callback ni tuan-tuan apa? Walaupun kita letak dia punya kita trigger tuan-tuan. Ketika letak 1.1%, bila berlaku sampai 1% tuan-tuan, sistem tidak sell. Dia tidak sell tuan-tuan. Sell hanya akan berlaku bila ada callback. Ada reverse 0.01 ni tuan-tuan, barulah dia akan sell. Maksudnya apa tuan-tuan? Kadang-kadang bila market jalan tuan-tuan, kadang-kadang dia spike. Dia naik tinggi. Kalau seandainya dia naik 20% tapi sistem jual kat 1.1%, mana robot kita slow lah, lemah lah. Tetapi tuan-tuan, robot Royal Q dia tidak jual pada 1.1%, dia tunggu spike tuan, dia tunggu naik, dia tunggu reverse 0.1 baru sistem akan sell. Nampak tuan-tuan? Nampak kita punya sistem AI kita ni ada kecerdikan. Dan reverse tuan-tuan, kita boleh ambil 0.2 pun tak apa. Dan sini sub-bin mode tuan-tuan kita ambil 0.1 sub-bin mode. Tuan-tuan jangan faham kan? Tuan-tuan kena datang dalam saya punya kelas, kita akan detailkan satu-satu ni. Alright tuan-tuan, lepas kita set macam tu, kita pun buat 15 layer. Kita letak berapa tuan-tuan? Kita letak 0.5. Jatuh 0.5%, saya akan membuat satu kali pembelian daripada harga saya punya first buy amount tadi $10. So kalau saya letak satu, mana 1 kali 10, $10. So saya letak lagi 0.5. Kenapa letak sikit-sikit je? Memang saya nak suruh dia turun. Sebab saya nak dapat pendapatan di harga rendah. Haji kata tadi kita trading gunakan spot. Mana boleh jual pada harga rendah? Nanti saya akan ceritakan tuan-tuan keajaiban sistem Royal Q ni tuan-tuan. Dia ada satu sistem namanya sub-bin mode. Sub-bin mode ni tuan-tuan, dia boleh menjual pada harga rendah. Nanti saya akan explain dengan tuan-tuan macam mana kan. Sini 0.5 ni 0.5. Sini tuan-tuan saya letak 1. Ni 1%, kita jatuh 1%. Contoh. Sebab contoh tuan-tuan ni, saya buat contoh sahaja. 1%. Contoh kan 1%. Sebab saya nak buat withdrawal ni. Sekarang dah pukul 23. 11, 12 tuan-tuan, pukul 11.30 kita dah maintenance. Terus saya nak buka pergi dengan cepat. Okey, 1%. 1%. Kemudian bawah ni tuan-tuan saya buat buffer. Saya buat 10. Saya buat 10. Right. Sini tuan-tuan semua saya buat $10 je. Jadi bila saya buat setiap level $10 tuan-tuan, bila saya buat 15 layer, maka saya memerlukan modal sebanyak $150. Sebab satu layer $10. 15 layer tuan-tuan, saya perlukan modal berapa? Modal $150. Tuan-tuan kena tahu tu. Jadi modal tu nak letak mana tuan-tuan? Modal tu kena letak dalam Huobi tuan-tuan. Kalau kita gunakan Huobi, kalau kita gunakan Binance, kita gunakan Binance. Jangan transfer dalam kita punya Royal Q tuan-tuan. Dia tak boleh ambil profit kat situ.
Dia tak boleh trading, dia tak boleh buat apa tuan-tuan. Kita cuma transfer duit robot dan fuel fee tuan-tuan biasa kita transfer lebih kurang dalam $20. So kita akan transfer lebih kurang $140 untuk kita punya robot. Dan selesai tuan-tuan, saya pun klik confirm kat bawah ni. Ada confirm, saya pun klik save kat sini dan saya klik dia punya strategi mode tuan-tuan. Saya letakkan sub mode yang ketiga confirm dan kemudian saya pun start trading. Confirm. Pendetailan ni tuan-tuan kena tunggu esok lah dalam kita punya kelas, kita akan ajar secara detail. Malah just nak tunjuk. Okey, tuan-tuan dah berlaku trading. Nampak tak? Kita dah berlaku keuntungan. Jadi tuan-tuan, semua keuntungan-keuntungan yang kita buat tuan-tuan di dalam ini, dia sama ada berlaku di atas atau berlaku di bawah. Tuan-tuan tengok saya punya NFT Tuan-tuan tengok transaction record. Tuan-tuan nampak tak? Ada perkataan sun, perkataan sell, ada perkataan sell dan ada perkataan subsell. Ni subsell. Apa maksud dia tuan-tuan? Kalau penjualan berlaku di atas, contohlah kita beli $5, kita jual dekat $6, namanya sell. Tetapi tuan-tuan, kalau seandainya kita aktifkan kita punya sub-bid mode, walaupun dia turun ke bawah tuan-tuan. Dia turun ke bawah dan setiap dia ni melakukan pembelian, maka dia akan boleh membuat pembelian secara terasing. Katalah dia beli ni $10, melakukan naikkan 1.1, maka sistem akan sell kat sini tuan-tuan. Ini tak payah nak fahamkan lah. Yang paling penting tuan-tuan, naik ke untung, turun ke untung. Tapi ada kaedah cara untuk setting. Benda tak susah tuan-tuan. Kita tak tahu trading pun boleh. Tuan-tuan, perempuan cuma follow je tuan-tuan saya punya setting, kita dah boleh profit dah. Alright. Itu satu kaedah. Mana profit. So profit dalam trading ni tuan-tuan akan masuk dalam kita punya akaun hobi. So dalam akaun hobi tuan-tuan, kita boleh terus beli koin-koin yang lain ataupun kita boleh withdraw dekat bank tuan-tuan. Itu pendapatan income yang dapat daripada trading. Jadi tuan-tuan tak perlu nak withdraw. Tak perlu nak cik button withdraw. Tak ada button withdraw kat sini tuan-tuan. Untuk yang trading ni, dia akan automatically masuk dalam kita punya akaun hobi. Tuan-tuan nampak tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nampak tadi dalam saya punya sistem tadi, saya melakukan dalam saya punya hobi, saya melakukan pembelian BET. Nampak tak tadi? Saya beli BET tuan-tuan. Saya beli BET, nampak tak BET? Kan BET kan saya beli kan? Tuan-tuan tengok dekat mana unit ni? Adakah ada dalam Royal Q? Tak ada tuan-tuan. BET ni ada dalam saya punya unit hobi saya. Tuan-tuan tengok balik Ada beli BET sebanyak berapa dolar tuan-tuan? Tuan-tuan nampak kat sini kan? Sebanyak $10. $10, 67 unit. Nampak tak? Jadi mari kita tengok tuan-tuan dekat mana sebenarnya berlaku pembelian koin ni. Pembelian koin tidak berlaku dalam Royal Q. Royal Q cuma robot. Tuan-tuan pergi dekat saya punya hobi. Tuan-tuan mesti nampak koin BET ni ada kat sini. Nampak? Mesti ada kat sini. Tuan nampak tak ada BET kat sini? Nampak? 67 unit tadi. $10. Makna ini saya bagi tahu tuan-tuan, saya bagi tahu. Jadi tuan, kalau seandainya robot tu dia tutup ke bankrupt tuan-tuan, kita tak ada masalah sebab duit kita selamat kat sini. Maksud saya begitulah, bukanlah kita doa Royal Q ni bankrupt kan. Jadi tuan-tuan, dengan keuntungan lebih kurang 1% satu hari, siapa tak happy tuan-tuan? Siapa tak happy? Jadi saya pun kongsikan kegembiraan saya ni tuan-tuan dengan isteri saya, dengan anak-anak saya. Saya ceritalah kan, anak-anak dah besar tuan-tuan, dah umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, nak kerja pun susah. Takkan saya nak suruh dia berpanas-panas dengan pandai grab food. Lelaki boleh lah, nak si perempuan. Kan, baru keluar daripada madrasah. Contohnya kan, apa saya nak buat? Takkan saya nak buka kedai, orang buka kedai pun tengah sengsara. Jadi saya pun tuan-tuan suruh dia buat bisnes ini. Iaitu buat trading, buat profit dan share profit kat kawan-kawan. Mana tahu ada kawan-kawan yang berminat. Sebab apa tuan-tuan? Dalam Royal Q tuan-tuan, kita ada satu platform yang dipanggil sebagai affiliate. Affiliate ni apa tuan-tuan? Affiliate ni samalah macam eBay, Traveloka, Shopee tuan-tuan, dia ada affiliate dia. So bila link kita digunakan tuan-tuan untuk membeli barang, kita pun akan dapat sedikit token, dapat sedikit keuntungan. Samalah tuan-tuan dalam kita punya Royal Q, kalau siapa-siapa gunakan saya punya link tuan-tuan untuk dia buka account dan kemudian dia trading, maka hasil daripada trading tuan-tuan saya dapat keuntungan. Kalau dia beli robot, contohnya kan tuan-tuan, saya bermula bisnes pada 26 bulan 6 2021. Kemudian tuan-tuan, saya telah kongsikan cerita ni, kegembiraan saya ni kepada 14 kawan saya. Termasuk isteri saya dan kawan-kawan saya lah. Berapa orang tuan-tuan? 14 orang. 14 orang. Alright. Kemudian tuan-tuan, daripada 14 orang ni tadi, saya tak pernah bagi jaminan yang dia akan untung. Saya tak pernah jamin tuan-tuan. Yang saya jamin, mereka ni akan dapat ilmu. Sebab tu insya-Allah tuan-tuan, kita ada ramai dah cikgu sekarang kan. Kita ada pagi tadi cikgu Faizul. Semalam kita ada cikgu Mazli, cikgu Rosdi.
Cikgu Hanan, cikgu macam-macam cikgu lah. Yang perempuan pun ada tuan-tuan. Kita ada kelas setiap Jumaat lah untuk perempuan. Kita ada cikgu Alim, kita ada cikgu Ani, kita ada cikgu Fiza, kita ada cikgu baru lah sekarang ni, cikgu Kak Anim. Jadi ramai tuan-tuan kita punya tenaga pengajar dalam kita punya Elite Academy. Tujuan daripada ilmu ni apa tuan-tuan? Supaya boleh profit. Itu je ceritanya. Sebab apa tuan-tuan? Bila berlakunya profit, katalah dia untung $10, maka tuan-tuan, dengan baik-baik tuan-tuan, Royal Q akan ambil 20% daripada $10 ni, iaitu sebanyak $2, dan kita tuan-tuan dapat 40 sen daripada $2 ni. Banyak tak tuan-tuan? Banyak tak? Nampak 40 sen malah tak banyak. Tapi tuan-tuan bayangkan kalau benda tu berlaku beribu-ribu kali. Dan hari ni tuan-tuan, daripada 14 robot tadi, sekarang tuan-tuan saya ada 1000, di bawah saya lah dalam tempoh 5 bulan ni, 1913. Saya nak minta 1913 tuan-tuan. Bukan 1913 ni datang automatik tuan. Semua ni perlu usaha. Jadi perlu effort tuan-tuan. Lebih kurang berapa bulan tuan-tuan? Selama 5 bulan. Boleh dikatakan kita mengajar orang baru kita tanpa henti tuan-tuan. Tak kelas pagi, kelas petang. Tak kelas petang, kelas malam. Saya dah cakap dengan rakan-rakan business partner saya, Cikgu Anan, Cikgu Zaidi dan sebagainya. Kita kena buat secara berterusan selama 365 hari. Berterusan. Jangan berhenti selama 1 tahun. Nanti kita akan nampak dia punya kesan. Kesan dia apa tuan-tuan? Alhamdulillah tuan-tuan, bukan saya seorang yang tuan-tuan dapat income. Sebenarnya dalam tim kita ni ramai. Saya nak pergi mana tuan-tuan? Saya akan withdraw pergi dekat saya punya akaun hobi saya dulu. Kalau sempat tuan-tuan, kalau tak sempat tak apa. Kalau tak sempat ataupun saya cuba, saya withdraw Saya kat sini klik deposit lah. Tadi withdraw, saya nak withdraw USDT. Kemudian saya gunakan TRC20. Saya pun ambil alamat ni tuan-tuan dan saya paste dekat saya punya akaun hobi saya, dekat Royal Q saya. Alamat dia kan. Kemudian saya nak keluarkan $400 lah. $402. Kenapa $402? Sebab ada charges tuan-tuan, $2. Saya pun confirm. Saya pun klik di sini tuan-tuan. Confirm. Dan saya masukkan saya punya password. Tak apa, benda ni kat dalam tuan-tuan. Dan saya masukkan saya punya verification code tuan-tuan tengok verification code. Agak sempat lah, dari 8 minit lagi ni. Agak sempat tuan-tuan sekejap tuan-tuan saya nak check. Nak tunggu saya punya email masuk tuan-tuan. Tengah tunggu saya punya TC saya masuk, dia akan masuk melalui email tuan-tuan. Okey, sekejap. Okey, dah masuk tuan-tuan. 778 847. Okey, dah transfer tuan-tuan. $402 nampak? $402 masuk dalam akaun hobi saya tuan-tuan. Masuk dalam akaun hobi saya, tapi dia biasa dia akan mengambil sikit masa lah. Mungkin 2 minit, mungkin 3 minit kan. Okey, kita tunggu tuan-tuan. Sementara nak tunggu duit masuk tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada duit tuan-tuan belilah NFT ni. NFT ni masih murah lagi. Tuan-tuan beli NFT, tuan-tuan beli Shiba, tuan-tuan beli Mana. Tapi Mana ni agak dah mahal sikit lah. Tapi ni koin yang tuan-tuan boleh simpan kan. Mana beli dalam Royal Q dan juga beli untuk simpan pun boleh. Mana, NFT dan juga Shiba tuan-tuan. Ini masih harga koin ni masih harga murah lagi. Right? Koin-koin lain tuan-tuan boleh beli. Nanti daripada masa ke semasa nanti saya akan share lah. Koin-koin lain kita boleh beli. Kan? Kalau tuan-tuan dalam Binance, tuan-tuan boleh beli SLP. SLP boleh beli. Sebab SLP pun dah turun banyak. Dan mungkin dia akan naik banyak insyaAllah SLP. Okay, kita tengah tunggu tuan-tuan kita punya duit masuk. Sekarang ni belum masuk lagi. Dia akan masuk sini tuan-tuan. 400 tadi dia akan masuk sini. Dia akan masuk sini. Jadi saya nak cashkan $400 insyaAllah. Sebenarnya yang baik ni tuan-tuan jangan cashkan dekat bank tuan-tuan. Sebenarnya biasanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak di mana saya dapat duit beli NFT ni, abang $4,000 ni. Sebenarnya tuan-tuan ni bukan duit saya. Sebenarnya daripada komisen yang saya dapat daripada Royal Q tuan-tuan, saya beli coin. Nampak? Kalau saya tukar kepada ringgit tuan-tuan, sebenarnya saya rugi. Kenapa saya rugi tuan-tuan? Sebab kalau kita transfer RM100 tuan-tuan, setahun depan pun start RM100. Kan? Tapi kalau saya beli coin tuan-tuan, mana tahu coin yang saya beli tu naik 20%, 30%, 300%, 500%, kita tak tahu. Nampak tak?
ketika kawan saya beli $20 pada tahun 2017 Dogecoin. Dan dia tak tahu, dia tidak sedari tuan-tuan, rupanya pada tahun 2021 coin yang dia beli Dogecoin yang bernilai $20 tuan-tuan telah naik kepada 0.73 sen. Dia beli 0.0003 kali kosong belakang tuan-tuan, 0.00042 dan dia jual tuan-tuan pada 73 sen. Dan dia beli, dia simpan selama 3 tahun setengah, dia dapat untung $30,000 daripada $20. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu kadang-kadang saya lebih suka. Tapi kadang-kadang untuk tujuan kita dalam kita punya presentation ni, kadang-kadang orang nak tengok macam mana dia jadi cash kat bank. Saya tuan-tuan ada $560, $568. Jadi katalah tuan-tuan saya nak transfer sebanyak $400. Jadi saya kena transfer pergi fiat dulu sebanyak $400. Saya transfer USDT tuan-tuan, ada masa lebih kurang dalam 5 minit tu. Okay, $500. Saya nak transfer $400. So saya pun klik transfer. Tuan-tuan tengok berapa lama duit tu masuk dalam saya punya account Okey, tuan-tuan tengok jam sekarang. Klik fast, saya nak jual apa tuan-tuan, saya nak sell maksimum $400. Saya pun sell now. Saya masukkan dalam akaun bank saya, masukkan confirm sell dan saya masukkan password withdrawal saya yang kita kena set awal. Okey tuan-tuan dah sepenek belum? Confirm. Dah selesai tuan-tuan. Itulah masa yang perlu saya ambil untuk saya withdraw duit saya tuan-tuan. Cuma sekarang ni duit saya dah ada buyer. Kan? Kalau jadi lambat pun tuan-tuan bukan sebab saya tapi buyer ni mungkin lambat. Saya biasa tulis sini. I'm online. I'm online. Please. PLEASAP. PLE. Is first. Nampak? Dah selesai tuan-tuan. Dah selesai saya punya proses withdrawal. Berapa lama tuan-tuan masih diambil? Berapa lama? Berapa lama tuan-tuan masih diambil untuk kita buat withdrawal? 1 minit. 1 minit, tak sampai pun 1 minit. Nampak? Cuma sekarang ni proses mana buyer dah ada, cuma buyer tu kalau lambat mungkin buyer lambat masuk dalam saya punya account lah. Tapi itu pun biasanya masa yang dibagikan lebih kurang dalam 5 minit. Dalam masa 5 minit. Okey tuan-tuan, saya rasa dah selesai saya punya malam ni. Saya pun tak perlu cakap panjang sebab saya masih ada tetamu dalam bilik saya ni. Jadi kalau tuan-tuan ada pertanyaan, mungkin tuan-tuan boleh tanya saya lah. Kalau ada apa-apa pertanyaan tuan-tuan, ada apa-apa pertanyaan yang tuan-tuan boleh tanyakan pada saya. Ada soalan tuan-tuan nak tanya? Selamat malam, J. Selamat malam, selamat malam. J, saya mau tanya Pak, itu yang setting layar itu sama untuk pemilihan koin itu kena buat hari-hari kan, J? Tak, sekali je. Kita set sekali, kemudian adjustment itu akan berlaku ikut keadaan. Contohnya katakanlah kita dah set, tiba-tiba tak ada keuntungan. Dah 2 hari, 3 hari kita tengok tak ada keuntungan. Tapi jangan tunggu 2 hari, 3 hari lah. Kalau kita tengok daripada pagi, kita tengok petang tak ada profit, tak ada keuntungan. Tuan-tuan tolong call saya, tolong WhatsApp saya, tolong SMS saya. Supaya saya boleh bantu untuk apa masalah kita punya setting tu. Nak kecilkan dia punya longkang dia ke, nak kecilkan penurunan dia persentil dan sebagainya. Mesti ada kaedah. Sebab kita punya martingale tu kita boleh kecilkan sehingga 0.1%. Tuan-tuan bayangkan mana ada orang tengok dengan mata kasar tuan-tuan boleh buat penurunan 0.1% boleh buat profit tuan-tuan tapi dengan rolling